Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Alright, so sebelum aku nak teruskan video ni, iaitu pasal Kaido versus Shanks, aku ada satu announcement yang aku nak buat, yang mana channel WeBro sebenarnya ada TikTok. Yes, okay. So sebenarnya dah nak dekat sebulan jugalah aku buat TikTok dan aktif dalam TikTok. Dan surprisingly audience ataupun followers ataupun subscribers kat TikTok laju gila weh naik. Aku pun terkejut tengok. So tak silap aku sekarang ni followers aku dekat TikTok dah lebih daripada subscribers aku kat YouTube. Dua-dua nak dekat 2,600 macam tu lah, tapi mungkin TikTok lebih sikit lah. So yang terkejutnya, yang mind blowingnya untuk aku buat TikTok ni baru je weh. Tak sampai sebulan dah 2,000 lebih dah followers aku. And sekarang ni dia punya rate tu macam agak slow sikit lah compare dengan minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Macam first week tu dah 1,000, then second week tu pun dah 2,000. Tapi kali ni macam dia dah lagi jadi slow lah, mungkin dah kurang engagement lah kot. Okay, so aku cakap sikit kenapa aku buat TikTok WeBro ni. Basically mula-mula tu aku saja je buat, and aku just malas-malas je buat. Aku just ambil video YouTube and then aku upload balik dekat TikTok. So video-video yang lama tu aku upload balik lah dekat TikTok kan. Tapi problem dia dekat TikTok ni, maksimum video yang kita boleh post adalah 3 minit sahaja. And video-video WeBro korang tahulah kan, banyak yang lebih 10 minit, ada yang lebih 20 minit. So kalau video 10 minit tu post kat TikTok, aku bahagi 3 lah, jadi part 1, part 2, part 3, dia macam kurang best lah. Okay, so yang video 20 minit tu selalunya aku tak post, ataupun kalau aku post pun dia ada 6 video lah, part 1, part 2, part 3 sampailah part 6. Okay, itu satu. Tapi apa yang buat TikTok lain daripada YouTube, yang mana korang kena check it out kat TikTok, adalah aku selalu engage dengan audience aku, yang mana aku menjawab soalan-soalan diorang. Dekat TikTok ni banyak gila komen guys, banyak komen and banyak kecaman juga sebenarnya. Banyak komen yang mengarut, banyak yang bias, banyak yang ada juga soalan-soalan yang best. So soalan-soalan yang best tu aku akan jawab lah dekat TikTok aku akan jawab. So itulah yang different dengan YouTube. Sebab kalau kat YouTube, bila korang tanya soalan, aku boleh just type je, yang aku jawapan aku simple dan ringkas je. Tapi dekat TikTok aku boleh explain lah kan, aku punya jawapan terhadap korang. Tapi soalan-soalan yang aku dapat kebanyakannya tak mantang lah. Kebanyakannya macam kau baca One Piece tu, tak tahu dia baca One Piece macam ni dia baca. Macam ni dia baca. Lepas tu dia tanya aku soalan One Piece. Macam tu lah gaya soalan dia. Memang merepek ataupun macam tak baca One Piece je lah, macam tu. Tapi ada juga soalan yang best, ada juga soalan yang matang. Aku boleh buat konklusi berdasarkan 1 bulan je aku kat TikTok ni. Konklusi aku, audience aku kat TikTok ramai yang lebih kepada budak-budak lah. Ramai yang budak sekolah lah kot. Sebab tu lah soalan dia macam budak-budak. And dekat YouTube pula lebih matang soalan dan komen yang aku dapat. And bila aku tengok analytics dekat YouTube, aku boleh nampak lah yang audience aku sebenarnya banyak yang 20 ke atas, 20 ke 30 lebih macam tu lah. Dekat TikTok pula aku rasa memang ramai budak-budak lah. So guys, kalau korang ada soalan-soalan menarik, korang bolehlah tanya dekat TikTok aku. Just komen je kat mana-mana video. And kalau aku perasan and kalau bagi aku nak jawab soalan tu, aku akan jawab. Kadang-kadang ada soalan tu aku tak nak jawab. Contohnya macam, siapa lagi kuat? Roger ke Gap? Macam tu kan. Kadang-kadang aku jawab, kadang aku macam malas lah. And kadang-kadang bila aku jawab tu, dia akan timbulkan kontroversi, yang mana ada yang tak puas hati kan dengan jawapan aku tu. So baru-baru ni aku ada buat video TikTok pasal Shanks versus Kaido, yang mana aku buat ranking kekuatan Yonko. Aku kata Kaido tu dekat number 1 lah. And then ada peminat-peminat Shanks, ada yang tak puas hati. Dia orang pun komen, Shanks number 1, Shanks number 1, Kaido tak ada. So dekat situlah aku macam lawan balik dekat TikTok aku, kenapa aku rasa Kaido dekat tempat pertama. Tapi dekat TikTok tak best, sebab boleh cakap 3 minit je. Jadi inilah reason kenapa aku nak post video ni dekat YouTube, yang mana aku nak menerangkan, menjelaskan pendapat aku. Okay, pendapat bukan fakta. Pendapat aku kenapa Kaido itu lebih kuat daripada Shanks. Okay guys, sorry for the long intro. Okay, kita pergi kepada point yang pertama lah, iaitu pasal portrayal karakter. Macam mana karakter ni diportraykan, ditunjukkan dalam dunia One Piece ni. Macam mana orang-orang dalam One Piece ni pandang karakter, pandang Kaido dengan pandang Shanks ni. Okay, first kali sewaktu Kaido diintroducekan dalam chapter 795 yang bertajuk Suicide, kita nampak sendiri dekat hujung chapter tu, muka Kid
muka Hawkins dan muka Apu memang terkejut gila nampak Kaido ni, nampak Kaido ni besar gila guys, ketang gila, sado gila. Sampai orang yang first time nampak Kaido memang ini bukan lain macam bro, ini bukan bisha-bisha punya villain lah. And yang paling bestnya, Oda introducekan Kaido dengan satu ayat yang sangat menarik. If one on one, always bet on Kaido. Dia dikenali sebagai world strongest creature. So portrayal karakter ni untuk Kaido ni memang tinggi lah. Awal-awal lagi dah tinggi. Okay, now kita pergi kepada Shanks. Macam mana Shanks ditunjukkan dalam cerita ini. Awal-awal dekat chapter 1 dulu, waktu Shanks dengan Luffy, time Luffy kecil-kecil tu tak ada apa sangat. Nampak juga Shanks ni kuat, nampak juga dia relax je, steady je waktu tu. Tapi tak ada apa sangat lah. Sampailah bila dia diperkenalkan sebagai Four Emperors of the Sea, yang mana Monkey D. Garp introducekan Yonko ni, and dia kata Shanks antara yang terhebat lah dekat New World. Okay, apa lagi pasal Shanks ni, yang menariknya setiap kali Shanks muncul memang ada hype dekat dia lah kan. Kita nampak waktu dia muncul dekat kapal Whitebeard, memang semua orang macam gerun lah dengan kemunculan Shanks ni. And then sewaktu Shanks muncul dekat Marineford, yang mana dia menghalang Akainu daripada membunuh Kobe, perang itu berakhir dengan Shanks. Shanks dengan satu tangannya, dengan tak ada apanya, perang tu stop. The Marineford was stop, and Blackbeard Pirates tak nak masuk campur dengan Shanks. Ok, satu lagi yang baru-baru ni keluar dekat Arc Reverie, yang mana Shanks selamba je boleh bercakap dengan Gorosei. So semua orang kata yang Shanks ni menakutkan, Shanks ni intimidating. Aku rasa ada betulnya, tapi yang aku lebih rasa kalau berkaitan dengan Shanks dengan Marine ni, ataupun berkaitan dengan Shanks dengan World Government, adalah Shanks sebenarnya menyimpan sesebuah rahsia, menyimpan satu info yang sangat-sangat penting untuk World Government. Sebab itulah World Government tak berani kacau Shanks. Sebab itulah dekat perang Marineford dulu, Sengoku cakap, hanya kerana sebab diri kau ini Akagami no Shanks, aku tak nak masuk campur, macam tu lah. So aku rasa Shanks ada satu info lah kan. Tapi dia cakap pasal portrayal karakter, aku rasa Kaido dengan Shanks ni dua-dua memang satu level yang sangat tinggi. Ok, now kita cakap pasal satu power wise yang sangat penting dalam One Piece, iaitu Haki. Aku rasa semua orang setuju kot yang Yonko ni diorang dah master ketiga-tiga Haki. And kita ada Observation Haki, Armament Haki dengan Conqueror's Haki. Cuma tak sure lagi untuk Blackbeard, Kurohige, sama ada dia ada Conqueror's Haki ataupun tak. Tapi aku rasa Observation dengan Armament kena ada lah. Takkanlah karakter yang nak jadi final villain nanti tak ada Haki kan. Okay, so Shanks dengan Kaido aku rasa dah dikonfirmkan memang ada ketiga-tiga Haki tersebut. Okay, Armament dengan Observation tak nak cakap sangat, tapi yang korang kena tahu, Kaido basically armament dia, durability dia memang tinggi lah kan. And sebenarnya Kaido ni speed dia laju juga, sebab kita ingat waktu Luffy lawan dengan Kaido dulu, Luffy dah ada Advanced Observation Haki, tapi still tak boleh elak Kaido punya tanda bagua. And then dekat rooftop punya perlawanan pun Luffy cakap Kaido punya serangan pun laju. Ok, cakap pasal Shanks pula, of course Shanks dikenali dengan Conqueror's Haki-nya. Macam mana apa yang dia buat dekat kapal Whitebeard dulu, sewaktu dia munculkan diri, and kita nampak ramai gila Whitebeard Pirates yang tumbang. And then Marco kata, hati-hati, mamak ni aura lain macam, Haki dia lain macam, yang lemah duduk belakang, yang kuat je stay kan. So Shanks datang satu demi satu tumbang, macam tu lah kan. And satu lagi fakta menarik yang korang mungkin tak tahu, dekat Fishman Island dulu kita tahu yang Luffy melakukan Conqueror's Haki terhadap 100,000 Fishman Pirates kan, New Fishman Pirates lah, yang mana 50,000 telah pun jatuh. Separuh daripada 100,000 tu telah tumbang lah disebabkan oleh Conqueror's Haki Luffy. And Oda pernah keluarkan statement pasal benda ni, yang mana Oda kata kalau Shanks berada di situasi tersebut, Shanks akan tumbangkan ke 100,000 Fishman Pirates yang ada, menunjukkan Shanks punya Haki memang level yang tinggi lah. Ada orang kata yang Shanks ni adalah strongest Conqueror Haki user right now, currently, tapi benda tu masih belum dikonfirmkan. Tapi guys, walaupun kalau Shanks top 1 in term of Conqueror's Haki, kita kena ingat yang Kaido punya Conqueror's Haki pun power, pun kuat, and dia ada advanced Conqueror's Haki. Dan kerana Conqueror's Haki lah yang menyebabkan Kaido itu invisible, yang menyebabkan Kaido punya durability tu sangat tinggi, sangat power, sangat kuat. Sebab telah diceritakan dalam chapter 1010, bila Zoro dah unlock dia punya Conqueror's Haki, and then Luffy pula unlock dia punya advanced Conqueror's Haki, Kaido macam tersenyum bila Luffy kata, oh, Conqueror's Haki itulah rahsia untuk kekuatan yang gila macam ni kan. So
Kaido memang dah lama unlock benda tu, Kaido memang dah lama ada benda tu, and kita nampaklah tanda bagua yang dilakukan oleh Kaido menentang dengan selipar Luffy. Kita nampak tak bersentuh, tu memang pertarungan antara dua Advanced Conquerors Haki. Okey, cakap pasal Devil Fruit pula, aku rasa semua orang setuju dengan aku kot yang Shanks tak ada Devil Fruit, tapi benda ni belum dikonfirmkan lagi, tapi aku macam 90% confident lah yang Shanks tak ada Devil Fruit. Manakala Kaido pula dia ada Uo no Mi Fish Fruit model Dragon lah kan, dia ada Mythical Zone 1, kategori Devil Fruit yang paling rare dalam One Piece, lagi rare daripada Logia. So walaupun Devil Fruit Kaido ni asalnya ikan je, tapi kalau korang tengok Pokemon, korang tahulah yang Magikarp boleh bertukar jadi Gyarados. Aku rasa Kaido pun telah pun evolve daripada ikan yang biasa menjadi satu naga yang dahsyat. Dan naga Kaido ni dia memang ada special ability iaitu Elemental Power, yang mana dia boleh mengeluarkan api, mengeluarkan angin, dia buat thunderstorm, semua itulah menunjukkan Kaido punya Devil Fruit ni memang sangat-sangat power. Manakala Shanks pula tak ada Devil Fruit. Okey, ketiga-tiga point tadi memang tak di-mention langsung oleh peminat-peminat Shanks dekat TikTok aku. Yang diorang mention apa, aku akan beritahu sekejap lagi. Okey, bila aku keluarkan video pasal kenapa Kaido kat top 1, peminat-peminat Shanks diorang komen macam ni. Shanks stop Kaido kot dekat Marineford. Shanks halang Kaido kot. Shanks menang lawan Kaido kot dekat Marineford dulu. Okey, so sabar dulu. Kat sini aku nak cakap, bila kita cakap pasal Kaido dengan Shanks ni yang diorang berjumpa dulu, sebenarnya kita tak tahu apa spesifik yang berlaku antara diorang berdua. Okey, kita ada 3 options. Options yang pertama, Kaido dengan Shanks memang lawan gila-gila, memang lawan sampai mati, sampailah satu karakter tu tumbang. Okey, itu option pertama. Yang kedua, diorang berlawan tapi diorang just clash, minor clash, macam mana yang Shanks dengan Whitebeard clash dulu and dekat Arc Jaya dulu, macam tu. And yang ketiga, diorang berdua langsung tak berlawan, diorang just dialog je lah kan, just cakap-cakap je. And kita tahu Shanks pun macam pakar jugalah dalam berkata-kata ni kan, so mungkin hanya bercakap-cakap. So aku nak cakap kat sini, aku nak terangkan kat sini kenapa aku rasa option yang pertama tak berlaku. Kenapa aku rasa Kaido dengan Shanks tu tak berlawan betul-betul. Sebab apa? Sebab bila Shanks muncul dekat Marineford menghalang Akainu daripada menyerang Kobe, Shanks tak cedera langsung. Shanks clean, badan dia clean. And bukan setakat Shanks, seluruh Red Hair Pirates kita nampak tak ada kecederaan. Bam Batman okey, Yasop okey, Lucky Ru okey, semua okey. And padahal dah bertemu dengan Beast Pirate, mungkin bukan Beast Pirate lah, bertemu dengan Kaido dan King. So kalau betul lah diorang berlawan bersungguh-sungguh, mesti ada kecederaan. Sekuat mana pun Shanks tu, kalau dia berlawan dengan Kaido, mestilah akan cedera. Aku tak kisah pun kalau korang nak rasa Shanks tu lagi kuat, tapi aku tak suka bila korang gunakan reason ni untuk mengatakan Shanks lagi kuat daripada Kaido. Kenapa aku rasa Shanks mesti cedera? Kenapa aku rasa Shanks akan efek juga sikit dengan Kaido ni? Guys, korang yang baca manga tahulah apa yang Kaido boleh buat dekat Arc Wano ni. Gila guys, sangat-sangat gila. Okey, aku dah cakap kot kat video sebelum ni, aku tak ingat video apa, tapi aku dah bagi tahu kot. Kaido dalam Arc Wano ni, dia dah berhadapan dengan, tak silap aku, 16 top tier karakter. Top tier karakter, bukan karakter yang biasa-biasa. Red Scabbard tu bukan biasa-biasa. Diorang boleh menggunakan Ryo, iaitu Advanced Armament Haki. And then diorang belajar dengan Kozuki Oden. Diorang buat Togen Kotsuka, Paradise Waterfall apa tak. Itu semua serangan-serangan yang telah digunakan untuk mencederakan Kaido. Tapi in the end, 9 ekor ni tumbang ke bawah, jatuh. Okay. Lepas tu Supernova pula join. 5 orang Supernova join untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom, tapi tidak berjaya. Law dah buat injection shot dia, Kid dah buat teknik dia, Killer dah buat teknik dia, Luffy dah buka Advanced Conqueror Haki dia, dah buat uppercut kat Kaido, dah sepak Kaido. Zoro pula dah buat Ashura dia dekat Kaido. Macam-macam guys yang Kaido terima, macam-macam, banyak dia serangan yang Kaido terima. Tapi in the end, 5-5 ni pun tumbang. Okay, Kid dengan Law dah pergi dekat Big Mom lah kan. Manakala Zoro dah jadi mumia, Luffy dah tumbang ke bawah. Dan baru-baru ni barulah Luffy muncul balik. Sebelum tu aku lupa cakap yang Kaido dah bertembur dengan Big Mom. Kaido dah clash dengan Big Mom untuk satu malam. Yonko clash dengan Yonko kot, takkanlah tak efek langsung kan. And then sebelum tu Kaido dah one shot Luffy, Gear 4 Luffy Gear 4 Luffy yang telah pun tahu Advanced Observation Haki, kena one shot dengan Kaido. Mungkin Luffy tak guna lah kot observation time tu. Sebab apa? Luffy tengah serabut kan, tengah stres kan, tengah marah kan. Selalunya orang cakap, bukan orang cakap, memang betul lah kategori pernah cakap kan,
yang advanced observation haki ni hanya boleh dilakukan bila kita betul-betul tenang. Okey. Tapi tak nak cakap pasal tu, lepas Kaido dah beat supernova ni, Yamato pula datang. Yamato ada advanced conqueror haki guys. Yamato ada mythical Zoan, Oguchi no Makami. Tak loot juga Kaido ni. Tersenyum dia. Gelak aje guys. Dah lawan macam-macam ni, still gelak macam tak ada apa, steady. Feat ni hanya 2 saja karakter dalam One Piece yang aku pernah tengok menunjukkan feat sedahsyat ini. Yang pertamanya adalah Whitebeard dekat perang Marineford dulu, mana dia berhadapan dengan Admiral kan, dan berhadapan dengan banyak gila Marines, banyak gila tembakan lah, cannon lah, peluru semua dia hadap. And Kaido pun dapat treatment yang sama, tapi yang membuatkan Kaido ni menakutkan, dia tersenyum guys. Whitebeard dulu dekat Marineford dulu intense, nampak serius. Kaido ni dia nampak enjoy. Dia seronok bila berlawan ni dengan dorang ni kan. Dia rasa best sebab finally dia dapat jumpa opponent yang boleh bagi fight dekat dia. Tapi bila dia kalahkan Luffy tu, dia kecewa kan. Dia macam tu ingatkan kuat tapi tak kuat. Macam tu guys. Itu Kaido. Dan untuk korang mengatakan yang Shanks boleh menang dengan Kaido ni tanpa kecederaan, aku rasa tu benda yang mengarut lah. Benda yang memang totally mengarut. Aku dulu letak Shanks kat number 1 guys. Okay, aku sampai sekarang adalah peminat Shanks. Shanks is still my favourite Yonko. And disebabkan oleh bias lah, of course aku letak Shanks kat number 1. Lagipun portrayal dia dekat Reverie, dekat Marineford tu semua kan. Tapi lepas Oda tunjuk dekat aku, dekat mata kepala aku sendiri, kekuatan Kaido ni dekat perang Wano ni, lagi-lagi dekat rooftop ni, come on guys, there's no other answer. Kaido top 1, the strongest creature for a reason. Mungkin bila Oda introduce Kaido as world's strongest creature, mungkin dia tak main-main, mungkin dia bukan nak hype karakter semata-mata, mungkin dia memang serius yang Kaido lah terpaling kuat dalam kalangan semua sekarang ini. Okey, aku tak include lah Roger, Garp, Rock tu semua aku tak include lah. Tapi untuk sekarang ini, mungkin Kaido adalah top 1. So, itu saja reason aku untuk kenapa Kaido lebih kuat daripada Shanks. Okay, tapi jangan risau guys. Yonko ni diorang level yang sama. Okay, kalau dia lagi kuat pun bezanya tak jauh lah. Okay, so aku rasa itu je kot untuk video aku kali ni. Jangan lupa follow TikTok aku guys. Aku akan letak TikTok punya link dekat description. And jangan lupa like video ni. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. And teruskanlah support channel WeBro. Until then, bye-bye.